أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pertamanya, terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Yusuf Marlon bin Abdullah, penasihat kepada Persatuan Mahasiswa Dakwah dan Usuluddin. Yang dihormati Saudara Muhammad Hafizi bin Musa selaku pengarah bagi program webinar Jom Kenali Permata Ummah. Seterusnya yang saya sanjungi dan kasihi para pensyarah, pelajar-pelajar dan seluruh hadirin yang berada dalam webinar kali ini. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah berkat dan keizinan daripadanya dapatlah kita bersama-sama berkumpul di majlis perasmian webinar Jom Kenali Permata Ummah yang diadakan buat julung-julung kalinya ini. Syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa pelaksana yang telah bertekad dalam menjayakan penganjuran program ini yang sememangnya sangat signifikan dengan keperluan mahasiswa dan mahasiswi pada masa kini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, bersempena dengan program yang menyentuh perihal permata ummah ini ataupun secara mudah untuk kita fahami insan yang bergelar ulama ini, suka saya mengajak kita semua untuk sama-sama merenungi satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Maksudnya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya ialah mereka yang terdiri daripada alim ulama. Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya ada menjelaskan maksud ayat tersebut ialah orang yang sebenarnya takutkan Allah ialah ulama yang benar-benar mengenali Allah, kerana apabila seseorang itu kenal Tuhan yang maha besar, yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, juga bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka itulah yang dinamakan sebenarnya ilmu pengetahuan yang sempurna. Selain itu juga, golongan ulama juga terkenal dengan ilmu dan kefahaman yang dimiliki, dan hal ini menjadikan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ini akan sentiasa memastikan setiap tindakan dan keputusan yang dibuat selari dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga akan bersikap tegas jika berlaku sebarang tindakan yang bercanggah dengan syariat Islam. Hadirin hadirat sekalian, senario pada hari ini amat mendukacitakan di kalangan masyarakat kita, terutamanya golongan muda yang kurang mengenali para alim ulama yang terkenal dan masyhur pada zaman dahulu kala, dan juga alim ulama pada zaman kini. Saya amat kesal melihatkan begitu ramai masyarakat Malaysia yang sebenarnya amat ketinggalan dalam mengenali golongan-golongan cerdik pandai, seumpamanya para alim ulama, para cendekiawan, profesional negarawan yang pakar dalam bidang ilmuan masing-masing, sama ada di dalam ilmu Islam, sains, teknologi, binaan, geografi, sastrawan ataupun sebagainya. Lebih membimbangkan apa yang memusuhkan negara kita sekarang ini iaitu Malaysia yang lebih mengutamakan golongan-golongan yang bukan para ilmuwan dan cendekiawan. Hal ini disebabkan kerana saya melihat bagaimana masyarakat pada hari ini lebih mengenali para artis dan sangat-sangat mengagungkan mereka ini.
Hatta kepopuleran lebih dilihat kepada mereka, bukannya lebih dilihat kepada para ilmuwan. Sebab itu kemasyhuran itu amat penting sebenarnya untuk digarapkan, dan mestilah ditujukan yang lebih utamanya kepada para ilmuwan dahulu, kerana ini lebih menjuruskan kepada masa hadapan negara kita ini, baik dari sudut ketamadunan, pembangunan, politik, pentadbiran, pendidikan ataupun ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan suka saya ingatkan sebenarnya kemasyhuran dan kepopuleran ini bukanlah boleh dicari-cari, tetapi kemasyhuran ini dan kepopuleran ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Senang pendengar yang saya kasihi sekalian, saya juga ingin menyuruh kepada diri saya sendiri dan para hadirin sekalian untuk merenungi mengapakah kita ini perlunya menghormati, mengangkat dan menjanjungi golongan alim ulama ini. Hal ini sedemikian kerana tanggungjawab dan juga tugas yang mereka pikul ini bukanlah suatu perkara yang mudah dan kecil, kerana mereka ini merupakan rantai kepada risalah dan juga perjuangan tugas para nabi dan para rasul. Walaupun mereka ini bukan nabi, namun selepas kewafatan Nabi SAW, sudah tentulah merekalah yang akan meneruskan tugas Nabi SAW dan menggalas tanggungjawab dengan segala kebijaksanaan yang dimiliki. Dengan usaha gigih mereka, warisan Al-Quran dan hadis dapat dipelihara sehingga kini secara tulen buat semua umat Islam. Kedudukan mereka ini telah disebut oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman war rasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Sesungguhnya ulama ini adalah pewaris kepada para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka ini mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang telah pun banyak. Jika kita difahami daripada hadis yang ini yang menjelaskan bahawa ulama adalah pewaris kepada para nabi, maka amat jelaslah tugas mereka ialah memimpin ummah, menyampaikan ilmu, memberikan contoh tauladan yang baik, memberi nasihat dan juga menegur sebarang tindakan yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga, peranan ulama dalam masyarakat adalah menjadi tempat rujukan sama ada dalam urusan dunia maupun akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan tentang situasi buruk yang bakal berlaku apabila tiadanya para ulama, ataupun ulama ini tidak menjadi rujukan di kalangan umat Islam, seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari jiwa hamba-hambanya, tetapi dia mengangkat ilmu dengan dimatikan para alim ulama, sehingga tiada seorang pun orang alim manusia akan mengangkat orang-orang yang jahil sebagai ketua mereka. Maka mereka ditanya, lalu mereka memberikan fatwa tanpa asas ilmu, lalu mereka semua akan menjadi sesat dan menyesatkan. Oleh hal yang demikian, menerusi program webinar yang bertemakan ulama pewaris kenabian, saya berharap kita semua mampu mengambil peluang ini untuk bersama-sama membuka minda untuk mengenali lebih dekat dan mendalam terhadap tokoh-tokoh ilmuwan yang ada di negara Malaysia ini. Di antara tokoh ulama yang saya boleh sebut dan merupakan antara tokoh yang saya kagumi adalah seperti Allahyarham Ustaz Datuk Fadil Nur. Yang lain pula Allahyarham Datuk Tuan Guru Datuk Ni Aziz Nikmat, Allahyarham Datuk Dr. Harudin, dan juga Tuan Guru Abdul Hadi Hawan. Mereka ini merupakan ulama Malaysia yang telah diiktiraf sebaris dengan ulama-ulama terkenal di dunia ini. Walaupun sudah ramai di antara ulama
di Malaysia ini telah pun menghembus nafas. Namun kesan dan sumbangan hasil dari titik peluh perjuangan mereka ini yang mereka tinggalkan kepada kita amat mendalam buat kita semua, khususnya dalam urusan keagamaan dan juga keharmonian hidup. Sidang hadirin yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri ucapan perrasmian kali ini, suka saya menyampaikan sedikit bait-bait syair yang pernah didendangkan oleh seorang tokoh sufi dan juga seorang tokoh penyair Islam, iaitu Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, yang mana lebih kurang berbunyinya, jadilah kamu ini laksanakan seperti matahari yang menyumbangkan timbang rasa, rahmat dan juga penyayang. Jadilah kamu laksana malam yang menutup keaiban orang. Jadilah kamu laksana air yang sentiasa memancut, menyumbangkan kemurahan, khidmat dan sumbangan menolong orang lain. Jadilah kamu seperti mayat bila kamu menahan kemarahan. Jadilah kamu seperti bumi bila kamu bertawaduk. Nyatakan diri kamu ini sebagaimana dirimu. Janganlah jadi orang yang munafik. Tunjukkan dirimu yang sebenar, kebolehan kamu dan kemampuan yang sebenar. Baik-baik syair ini, apa yang saya boleh katakan, mungkin dekat kepada diri kita semua. Kerana di dalam syair ini mengingatkan kepada kita agar sentiasa menjadi orang yang baik dan menyumbang bakti seperti golongan alim ulama. Walaupun kita semua ini tidak mampu untuk menggalas tugas seperti yang dijalankan oleh mereka, tetapi cukuplah sekadar kita menjadi pendokong dan juga menyokong segala titik perjuangan alim ulama ini. Jadi saya rasa ataupun saya fikir setakat itu sajalah beberapa pesanan dan juga harapan yang saya boleh sampaikan kepada sidang hadirin sekalian pada hari ini, khususnya untuk anak muda dan kita semua, untuk sentiasa mengambil berat dan mengambil cakna dengan kewujudan institusi tokoh ilmuwan yang ada di Malaysia ini. Seterusnya saya memohon maaf andai kata dan bicara saya sepanjang ucapan sebentar tadi ada mengguris hati dan perasaan sidang hadirin sekalian. Akhir kata saya merakamkan ucapan tahniah sekali lagi kepada Persatuan Mahasiswa Dakwah dan Usuluddin, pengarah program dan seluruh ahli jawatan kuasa program webinar Jom Kenali Permata Ummah yang telah bersungguh-sungguh dan berusaha dalam menjayakan webinar kali ini, serta semua yang terlibat di dalam menjayakan majlis ini. Jadi dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan webinar Jom Kenali Permata Ummah bagi tahun 2021. Semoga usaha yang murni ini sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Sekian dulu daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.